Malam ini kita akan sharekan dengan anda tentang satu topik di mana saya rasa sekarang ni tengah kes dia semakin menaik lah. Kalau anda tengok di TV pun iklan dia pasti ada, iaitu masalah pembesaran bantut. Okay, so kepada anda semua, adakah semua di sini sihat? Okay, dah makan ke belum? Okay, bagaimana cuaca di tempat anda? Okay, hujan ke ataupun cuaca okey? So far saya di Puchong, saya punya rumah di Puchong, alhamdulillah cuaca memang okey lah. So saya harap line saya malam ni tak terganggu lah. Okey, so anda pula macam mana? Okey, kawasan anda macam mana? Okey, so kalau kawasan anda cuacanya okey, so kalau tak keberatan, jom kita on video supaya saya pun boleh nampak anda juga. Okey, supaya saya boleh rasa saya explain dengan orang lah. Okey, line tak okey. Kak Samsia, line tak okey. Okey. Okey, salam ceria cemerlang kepada semua. Okey, terima kasih respon. Okey, so malam ini kita akan teruskan dengan kita punya plan. Malam ni saya akan sharekan mengenai masalah bantut lah. Okey. So kalau ada apa-apa nak tanya nanti tentang pemakanan ke, tentang isu kesihatan, anda boleh terus tanya di ruangan chat lah. Kejap lagi saya akan baca. Okey, so saya nak share screen terlebih dahulu. Sebentar ya. Okey. Oh, hujan ya kat sana. Kak Samsia dari kawasan mana? Dari area mana tu? Okey. Saya dah sharekan screen. Nampak tak? Okay. Oh, dari Kemaman. Oh, orang Kemaman. Okey. Okey, so alhamdulillah dah nampak ya. Okey, so saya rasa boleh teruskan talk malam ini. So malam ini saya nutritionist Fana akan sharekan tentang masalah pembesaran iaitu bantut lah. Okey, ada tak yang dekat sini ada tak ajak kawan-kawan lain? Ada tak share dekat Facebook anda tentang talk malam ini? Okey, so kalau ada, harapnya kita akan adalah orang-orang baru yang boleh sama-sama menuntut ilmu, bukan sahaja nak perkenalkan produk tapi kita nak sama-sama kenal. Okey, mungkin ada kat sini mungkin first time juga nampak saya. Okey, so saya perkenalkan diri saya dululah, nutritionist Fahana. Okey, saya sebagai pakar pemakanan di syarikat Ave Beauty. Okey, so malam ni saya akan terus sambung tentang masalah pembesaran lah. Okey, so malam ni kita akan cover mengenai apa itu bantut. Okay, yang paling utama anda kena faham apa itu bantut lah. Yang kedua, apa sebab-sebab bantut dan apa punca dia. Okey, dan bila anda dah tahu punca, macam mana anda nak mencegah dia. Okey, so anda kena tahu daripada definisi, daripada tanda-tanda, sebab-sebab dan juga bagaimana anda nak mencegah dan apa juga kesan dia kalau anda tak ambil tindakan daripada sekarang. Okey, so jom kita start. So, anda rasa adakah bantut ini adalah masalah yang serius? Kalau anda rasa masalah yang serius, cuba anda type 5. Okey, so malam ini kita tak ada fakta versus mitos lah. Tapi saya masih nak ada two interaction lah between kita, okey? Okey, so ramai yang respon. Okey, terima kasih. So yes, memang masalah bantut ini adalah masalah yang serius. Kenapa saya katakan begitu? Sebab bantut ni bila seseorang itu dah disahkan bantut, dia tidak boleh di-reverse balik. Dia tidak boleh diperbaiki. Okey, so kalau anda bantut, kalau anda ada anak yang bantut, dia sampailah ke besar dia akan ada masalah bantut. Okey? So dia adalah serius lah. Okay, so kalau anda nampak ada budak-budak sekolah kan, ada yang tinggi, ada yang rendah, malah ada yang lebih rendah juga. Okay, so itu disebabkan mengapa? Okay, mungkin disebabkan daripada pemakanan dia, daripada tengok family dia, mungkin family dia kecil-kecil juga. Tapi itu dia punya peratusan adalah lebih kecil. Tapi peratusan yang lebih tinggi adalah dari segi pemakanan dia lah. Okay. Okay. So ini adalah kereta akhbar di mana dia menunjukkan kes di Malaysia memang ada masalah pembesaran terbantut ini. Okey, so anda kena faham di sini, anda kena faham apa definisi bantut yang sebetul-betulnya. Okey, so
bantut ni sebenarnya dia berkaitan dengan ketinggian, dengan dia punya pemakanan, cara pemakanan. Okey, so kalau anda nak tahu, kalau anda perasan lah, mungkin ada yang kata bantut ni mungkin sebab tak cukup makan juga. Okey, mungkin sebab dia punya mak ayah pun rendah, mestilah anak dia pun rendah juga. Tapi kalau anda nak tahu, kalau mak ayah dia rendah, tak semestinya anak akan rendah juga. Anak masih boleh tinggi. Tapi kena ada bantuan daripada pemakanan lah, pemakanan yang seimbang, yang sihat, okey, yang secukupnya. Okey, so ini adalah perkara yang kita kata boleh dikatakan serius juga di Malaysia. Okey, so kenapa saya kata serius? Sekejap lagi saya akan sharekan dia punya chart, dia punya perbandingan di antara negara lain, di antara negeri dan juga di antara kaum. Okey. So, adakah anda yang di sini ibu hamil? Okey, ada tak yang dekat dalam Zoom sekarang ni ibu hamil? Okey, merancang untuk hamil ataupun sedang menyusukan anak ataupun mempunyai anak yang berumur bawah 5 tahun. Ada tak yang dekat sini? Okey, so kalau ada, cuba type 3. Okey, ada. Okey, Kak Ayu ni ada. Kak Alinda pun. Okey, ada tak lagi? Okey. So, kebanyakan ada yang dekat sini dalam grup yang saya katakan tadi. So, mungkin anak anda mungkin berisiko untuk mengalami masalah bantut. Okey, kepada yang tak ada dalam grup tadi, anda boleh ambil malam ini punya input sebagai ilmu pengetahuan untuk anda sharekan dengan orang lain. Macam mana anda nak bagi info tentang produk di samping dengan isu kesihatan yang orang lain tengah hadapi. Okey, so tadi kenapa saya cakap kalau ada tak yang di sini ada mempunyai anak yang berumur bawah 5 tahun? Okey, agak-agaknya kenapa? Okey, sebab umur 5 tahun yang pertama anak-anak dia punya fasa tu sebenarnya dia tengah sangat laju, dia kena membesar dengan cepat. Okey, so kalau anda nak tahu kita punya ketinggian dia punya 80% tu tingginya datang daripada pemakanan kita. Manakala 20% lagi tu daripada faktor genetik. So kalau lah parents kita mungkin rendah, kita masih boleh tinggi. Disebabkan kita kena pandai tahu ambil makanan yang sihat, yang seimbang. Sebab dia punya peratusan tu terlalu tinggi, iaitu 80%. Okay? Alright, so malam ini apa yang kita akan cover, yang pertama adalah definisi bantut itu sendiri, dan yang kedua apa kesan-kesan bantut, okay, dan yang ketiga macam mana kita nak cegah daripada bantut ini. Okay? Okay, so far suara saya okay tak? Sebab saya nampak ada gangguan sikit dekat sini. Suara saya okay tak? Okay, okay. So saya masuk terus apa itu bantut. Okay, so ini adalah definisi bantut. Yang pertama anda kena tahu dia berkaitan dengan ketinggian. Okay, di mana anda kena tahu ketinggian kalau anda comparekan anak anda dengan anak orang lain, mungkin ada yang perasan ketinggian anak kita tak sama dengan ketinggian orang lain. Okay, lebih rendah. Okay, disebabkan dia ada masalah kekurangan makanan, kekurangan zat makanan yang kronik lah, ataupun kita kata dalam masa tempoh yang lama. Okay. Dan bantut ini juga dia adalah masalah tumbesaran yang tidak normal lah. Okay. Di Malaysia, bantut tu adalah salah satu masalah tumbesaran. Sebenarnya ada juga yang lain, tapi malam ni kita nak cover pasal bantut lah. Okay. Dan yang ketiga, bantut ini kenapa ia berlaku? Dia disebabkan pengambilan makanan yang tak seimbang. Okay, dalam diet seharian, dalam satu tempoh yang lama. Okay, mungkin disebabkan family itu, dia parents sendiri mungkin selama ni tak amalkan sayur yang cukup ataupun tak mengamalkan diet yang seimbang. So apatah lagi anak. Okay, so that's why kita kena bermula daripada parents lah. Okay. Dan seterusnya, kanak-kanak yang ada masalah bantut ni, dia akan kelihatan lebih rendah berbanding dengan rakan seusianya. Okey. Dan dia ditentukan berdasarkan ukuran panjang, tinggi kanak-kanak. Okey, bantut ini kalau anda nak sahkan seseorang tu ada bantut,
dia bukan melalui pandangan mata kasar. Okey, dia kena plot graf dulu. So kalau anda perasan ada anak anda ada buku ni. Okey, nampak tak buku ni? Tak nampak Saya punya background cover. Okey. Nampak tak? Nampak tak? Okey, nampak buku ni? Okey, kalau nampak, okey. So, buku ni kalau anda boleh perasan, dia dalam ni dia ada graf tau. Dia ada graf. So, anda nak tengok anak anda bantut ke tak? Okey, anda pergi dekat graf. Dia tunjuk tinggi untuk umur ataupun panjang untuk umur. Tengoklah usia anak anda berapa kan? Okey, let's say kalau ni buku anak saya. Okey, buku anak saya 3 tahun 3 bulan. So, saya check. Alhamdulillah lah, dia dalam garisan putih. Okey, kalau dalam garisan putih maksudnya normal lah. Okey, tapi kalau dia dalam garisan kuning, mana ni? Tak nampak. Kalau dalam garisan kuning ataupun garisan merah, dia akan dia adalah masalah bantut. Okey, so dari sini kita boleh plot tengok umur dia dan juga panjang dia lah. Okey, anda tengok graf untuk anda sahkan sama ada ada bantut ke tak anak anda tu. Okey, biasanya kalau anda pergi check up anak anda di klinik, biasa nurse yang akan tolong buatkan lah. Okey. So biasanya takut juga parents macam tak perasan ke apa, macam mana nak tengok graf, tak berapa faham. Okey, so saya explain lah kejap. Itu macam ilmu selingan lah untuk malam ini. Okey. Okey, so dikatakan di Malaysia, ini kajian daripada WHO lah. Okey, 1 daripada 5 kanak-kanak di Malaysia adalah bantut. So nampak tak betapa seriusnya masalah bantut ini di Malaysia. Okey. So apakah punca yang utama bantut? Okey, yang pertama disebabkan kekurangan nutrisi seawal usia bayi dan juga atau kanak-kanak. Okey, sebenarnya dia bukan setakat usia seawal bayi tau. Seawal usia bayi, tapi dia tengok juga dari dalam perut lagi. So dia boleh start dari dalam perut, tengok juga ibu tu makan macam mana. Okey, so nutrisi apa yang selalu kekurangan untuk kanak-kanak bantut ni. Kejap lagi saya akan bagi tahu apa jenis nutrisi yang mereka selalu kurang. Okey, yang kedua. Okey, puncanya adalah disebabkan jangkitan penyakit. Okey, ataupun sakit teruk yang berulang-ulang kali. Okey, dah sakit, dah sembuh, lepas tu sakit balik. Okey, mungkin disebabkan persekitaran dia tak bersih lah, ataupun mungkin disebabkan dia ada imuniti badan yang lemah. So kena ambil peranan juga dari segi antibody tu. Okay, so that's why dari baby lagi dah lahir, kita suruh ibu bagi menyusu badan supaya dia dapat antibody mak dia, okay, dan transfer kepada baby tu supaya dia pun dapat develop dia punya antibody dia juga. Okay, and then anda kena tahu juga kalau kanak-kanak tu dia ada penyakit kronik. Penyakit kronik ni contohnya dia macam pneumonia ataupun hepatitis ataupun influenza. Okay, influenza ni dia bukan setakat demam, sakit tekak ataupun batuk ataupun apa-apa yang biasalah flu ke apa kan, tapi dia juga boleh menyebabkan cirit-berit dan juga sakit perut. Okay, so that's why biasanya kalau budak-budak kena flu, dia ada cirit-berit sekali, dia punya selera makan ter-affected juga. So that's why dia juga boleh jadi punca utama untuk masalah bantut lah. Okay, and then kanak-kanak yang biasa ada penyakit kronik, contohnya masalah jantung, paru-paru, biasanya dia punya pernafasan dia akan lebih laju berbanding dengan kanak-kanak biasa. So bila pernafasan lebih laju, dia punya badan tu dalam proses, kita panggil proses katabolism tau, di mana dia perlukan kalori yang lebih untuk dia survive hidup dia, okay, berbanding dengan kanak-kanak yang sihat. So bila dia makan makanan yang sama macam kanak-kanak yang sihat tu, dia sebenarnya keperluan dia tak cukup sebab badan dia tengah dalam proses katabolik. So that's why kita boleh kata juga kalau kanak-kanak tu ada penyakit kronik, mungkin dia ada potensi untuk dapat masalah bantut juga. Okay, so far clear Okey, yang ketiga, kekurangan nutrisi ketika masih lagi dalam kandungan. Ni yang saya cakap tadi. So dalam perut lagi sebenarnya peranan
peranan mak tu sendiri. Okey, kalau ada masalah sel darah merah rendah ataupun kita panggil anemia, cepat-cepat resolvekan masalah tersebut, okey, ataupun masalah-masalah lain, contohnya macam kurang berat badan ke, okey, berat badan susah naik, so kena pastikan masalah tu cepat-cepat diselesaikan, okey. Okey, yang keempat, status ekonomi keluarga yang kurang memuaskan. Okey, ini kita boleh tahulah, kita dah boleh nampak. Biasanya family yang ada masalah kewangan, biasanya dia tak mampu untuk menyediakan makanan yang sihat, okey, kepada keluarga dia. So itu juga menjadi masalah punca utama Bantut lah, okey, status kewangan keluarga. Okey. So, ini yang saya nak cakapkan tadi, kekurangan nutrisi yang biasa kanak-kanak Bantut alami. Okey, yang pertama, 9 jenis amino acid. Okey, so 9 jenis amino acid ni anda kena tahu dia ada 3 Okey, sorry ya. Amino acid ni dia ada 3 jenis. Okey, amino acid essential, amino acid non-essential dan juga amino acid conditionally essential. So yang 9 jenis amino acid ni dia adalah jenis amino acid yang essential. Maksudnya badan kita tak boleh produce amino acid tu. Macam mana nak dapatkan? Kita kena dapatkan daripada sumber makanan. Okey, so biasanya kanak-kanak Bantut ni kalau dia kurang makan, macam mana dia nak dapatkan amino acid ni? Okey, sebab badan dia tak boleh produce amino acid, so dia kena dapatkan daripada makanan. Okey, so anda kena tahu fungsi amino acid ni apa dia. Okey, anda kena tahu amino acid ni fungsi dia adalah untuk sel pembinaan. Okey, pembinaan sel, okey, dan juga dia duplikatkan sel, replikasikan sel, and then dia membantu pembentukan hemoglobin juga, okey, dan dia merangsang pertumbuhan dan juga membantu penyerapan kalsium. So bayangkan macam mana kalau anak-anak tu tak dapat amino acid, macam mana dia nak membesar dengan baik, kan? Okey, yang kedua, iodin. Okey, biasa kanak-kanak Bantut juga dia kekurangan iodin. Okey, so biasanya kalau kanak-kanak kurang iodin ni, kalau anda boleh pernah dengar tak beguk? Biasanya kalau kurang iodin dia akan kena beguk lah. Tahu tak beguk? Siapa tahu beguk? Okey, saya pernah kena beguk. Memang sakit Masa tu saya darjah 5. Darjah 5 ke darjah 6. Okey, mungkin sebab kurang iodin lah masa tu. Okey. And then letak nila. Dulu letak nila rasanya. Masa tu kecil, saya pun dah tak ingat saya buat apa masa tu. Okey. Dan yang ketiga, okey, iodin ni peranan dia sama jugalah. Okey, macam amino acid dia untuk membantu fungsi thyroid yang normal. Okey, and then dia juga membantu dalam pertumbuhan tumbesaran lah. Okey. Dan yang ketiga, zinc. Okey. Zinc ni sama juga, dia macam untuk membantu pertumbuhan juga. So biasanya kalau kurang ini dia akan kacau kita punya tumbesaran. Okey, dan seterusnya kanak-kanak Bantut juga kurang fosforus dan juga kalsium. Okey, ini samalah. Kalau anda nak tahu, kalsium kalau kurang dia akan kacau juga pertumbuhan tulang. Okey, tulang mungkin tak berapa nak kuat, kan? Okey, dan seterusnya vitamin A dia orang kurang. Okey, vitamin A, vitamin B, C, D, E dan juga K. Ini biasanya kanak-kanak yang kanak-kanak Bantut dia kurang vitamin ni, jenis-jenis vitamin lah. Okey. So nanti di akhir slot ni saya akan sharekan tentang macam mana kita nak cegah Bantut ni. Okey. So ini adalah gambar di mana jenis-jenis malnutrition yang ada di dunia ni. Okey, bukan setakat di Malaysia lah, di dunia pun ada juga masalah ini. Okey, kalau anda perasan yang kiri ni, inilah yang kita nak. Okey, yang ada normal, berat yang normal dan juga ketinggian yang normal. Okey, tapi yang belah kanan dia, ini maksudnya wasting ni maksudnya terlalu kurus untuk ketinggian dia. Okey, terlalu ringan lah. Okey, yang ni
terlalu rendah pula untuk usia dia. Maksudnya bantut. Okey, stunted ni bantut. Dan juga yang paling teruk, wasting and stunted. Maksudnya terlalu kurus untuk usia dia, untuk ketinggian dia, dan juga terlalu rendah untuk usia dia. Okey, so kita tak naklah tiga-tiga ini berlaku di dalam ahli keluarga kita. Okey. Okey, so ini adalah carta di mana nak menunjukkan dari tahun 2019 lagi, 2011 lagi sampailah 2019. Ini adalah kajian yang paling latest, okey, yang paling terbaru. Anda boleh nampak peningkatan kes masalah bantut di Malaysia untuk kanak-kanak bawah 5 tahun. Okey, 2011 ni dia punya kadar peratusan adalah 16% dan sekarang ni 2019 dia naik sampai 22%. Okey. Tak turun tapi naik. Okey, ini adalah carta graf yang tunjuk kadar kebantutan antara negara. Kalau anda perasan saya nak anda tengok dua ni je, Malaysia dengan Gaza. Okey, Malaysia punya kadar kebantutan kanak-kanak dia lebih bantut daripada kanak-kanak di Gaza. Okey. So ini adalah hasil kajian daripada WHO 2018. Okey. So ini kereta akhbar kita dah keluar di Astro Awan ni juga, kanak-kanak Malaysia lebih terbantut berbanding di Gaza. Okey, so kenapa jadi macam ni kan? Padahal di Gaza ada konflik peperangan lagi, ada konflik macam-macam lah berbanding dengan kita di Malaysia, negara yang aman. Okey, tapi kenapa kanak-kanak Malaysia lebih bantut berbanding di Gaza? Okey. So ini saya nak tunjukkan kepada anda kadar kebantutan antara negeri pula. Okey. So ada tak yang Kelantan kat sini? Okey, kalau anda perasan Kelantan punya bacaan adalah lagi tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Okey, ada tak yang daripada Kelantan? Okey, so Kelantan merupakan yang paling tinggi. Okey, manakala yang paling rendah adalah di KL. Okey, dan yang kedua tertinggi adalah Terengganu. Nampak tak? Mungkin yang saya baca, apa yang saya bacalah, Kelantan ni dia antara negeri yang apa orang kata financial dia kurang stabil, Kelantan. So that's why dia ada bacaan yang paling tinggi lah untuk kadar kebantutan. Sebab biasa punca utama bantut adalah dia punya financial juga kan, financial keluarga. So that's why lah Kelantan dapat rekod tertinggi untuk masalah bantut antara negeri. Okay. And then kadar kebantutan antara kaum. Okey, ni saya comparekan 3 kaum je lah yang majoriti yang ada di Malaysia. Okey, kita boleh lihat Melayu lebih bantut daripada Cina dan India. Okey. Okey, so apa kesan dan juga akibat bantut ni? Okey. Ada sesiapa nak share apa kesan dan akibat dia? Kalau tak ada, saya terus masuklah. Okey, at least seorang lah, seorang apa tahu tak kesan bantut ni kenapa? Ini seorang bagi. Akan melibatkan keturunan tak? Akan melibatkan keturunan tak? Yes, dia akan efek juga. Dia akan efek keturunan jugalah. Kalau sebab dia punya cycle tetap sama. Kalau tak berubahlah dari segi kewangan ataupun dari segi knowledge ataupun dari segi pemakanan. Okey? Kak Kia hai tadi. Saya tak tahu nama, saya tak nampak nama. Cam suara je. Okey. Yang pertama yang pertama dia akan mengganggu perkembangan otak lah. Okey, sebabkan kalau kita kekurangan, kalau anak kita kekurangan tadi nutrisi yang saya cakap seperti amino acid. Amino acid ni dia punya peranan bukan setakat pembinaan sel sahajalah, dia juga bertanggungjawab untuk banyakkan lagi neurotransmitter di mana dia mengembangkan lagi sel-sel otak. Okey, so bila tak cukup dia akan mengganggu perkembangan otak tu. Okey, dan yang kedua, okey, bila dia punya apa? Bila ada masalah bantut, dia punya immunity juga sebenarnya lemah. So bila immunity dia lemah, dia mudah dijangkiti penyakit lah. Okey, contohnya penyakit influenza ataupun penyakit
asma ataupun penyakit pneumonia, okey, penyakit yang senang berjangkit. Okey. Okey, and then yang ketiga mempunyai IQ yang lebih rendah. Ini memang betul lah, ada juga kajian yang di barat juga ada tunjuk kalau ada kes bantut biasanya kanak-kanak yang bantut ni dia mempunyai IQ yang lebih rendah. Kejap lagi saya ada tunjuk satu study lah. Okey. Yang keempat, dia ada risiko yang tinggi untuk dapat penyakit kronik lah. Okey, macam penyakit paru-paru, okey, penyakit kronik, penyakit jantung yang melibatkan dengan organ-organ penting. Okey. Dan yang kelima, bantut sepanjang hayat. Tadi awal-awal tadi saya ada cakap penyakit masalah bantut ni dia tidak boleh diperbaiki. Okey, kalau dah bantut tu dia akan efek lah sampailah dia ke besar. So bila efek sampai ke besar, dia punya keyakinan diri tu pun akan affected juga. Dia akan rasa kurang keyakinan diri. Kenapa kalau dia pergi sekolah, kenapa kawan aku tinggi? Kenapa aku kecil je? Kenapa aku rendah je? Okay. And then bila dia dah besar juga, dia akan efek juga kalau masa dia dah pergi kerja nanti. Okay. Dia punya performance tak sebagus dengan orang yang sihat. Okay. Dia punya apa orang kata, dia punya akan macam lebih di belakang lah. Dia bukan di ke depan sangat. Sebab kan dia ada masalah tu dari dia kecil lagi. Okay. Masalah bantut lah. Okay. So ini adalah kajian yang di mana Profesor Dr. Muhammad Yazid, pakar kanak-kanak di PPUM, dia sharekan, dia cakap ada kajian, berdasarkan kajian, okey, masalah tumbesaran terbantut boleh memberikan kesan kepada IQ kanak-kanak. Okey, so diorang akan ada IQ dan pencapaian akademik yang lebih rendah. Okey, and then ada juga kajian di barat seperti Sweden menunjukkan mereka yang terus bantut sampai dia dewasa, diorang akan dapat gaji yang lebih rendah, okey, nak dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih tinggi. Okey, and then untuk orang yang bantut tu biasanya dia akan terkeluar dari sistem pembelajaran tu lebih awal. Maksudnya mungkin disebabkan dia tak confident, and then dia punya performance pun tak sebagus orang yang normal. That's why dia boleh terkeluar daripada sistem pembelajaran tu lebih awal. Okey, dia terkandas lebih awal dan juga mempunyai anak lebih awal. Okey, sebenarnya malang kalau kitaran tu asyik berulang-ulang. Let's say kalau dia ada anak juga, kalau anak dia repeat benda yang sama, sebenarnya tak ada kemajuan lah untuk family itu. Okey. So, bantut ni boleh dicegah. Okey, dia macam mana nak cegah? Mengamalkan pemakanan yang sihat. Okey, seawal kehamilan serta pemberian makanan yang betul berkhasiat kepada bayi dan juga kanak-kanak. Okey, so start dari dalam perut lagi, ibu dah kena tahu macam mana nak tahu, ialah hadir ilmu-ilmu, majlis ilmu yang sharekan tentang knowledge kesihatan, ataupun kalau anda pergi check up di klinik, sebenarnya nurse pun akan bagi tahu tentang pemakanan juga. And then kalau ada masalah sikit ke apa, dia akan refer kepada pakar pemakanan lah. Anda boleh jumpa pakar pemakanan di klinik. Okey. Okey, bantut ini boleh dicegah. Jika ikut pada pencapaian akademik, Terengganu dan Kelantan antara yang paling sukses. Okey. Okey, bantut boleh dicegah. Sebelum hamil, apa yang perlu anda buat? Dapatkan berat badan yang ideal. Okey, maksudnya dapatkan BMI yang normal lah. Okey, bawah BMI tu kena bawah 25 lah supaya tak overweight ataupun obese. Okey, dan juga amalkan pemakanan sihat. Okey, iaitu amalkan suku-suku separuh lah. Apa yang suku tu? Suku tu karbohidrat lah, bijirin, bijian, okey. Dan yes, betul Kak. And then yang suku lagi protein, okey. Make sure protein yang daging-daging tanpa lemak lah, okey. And then yang separuh itu adalah buah dan juga sayur-sayuran, okey. And then yang ketiga, ambil suplemen. Okey, seperti folic acid dan juga zat besi. Okey, so
anda kena tahu apa fungsi folic acid tu sendiri. Folic acid ni ibu-ibu sebelum nak conceive ke ataupun tengah hamil, kenapa kena ambil folic acid? Sebab dia nak preventkan anak dia daripada terkena kecacatan saraf, iaitu kita panggil spina bifida lah, yang ada masalah di tunjang belakang dia. Okey. Dan juga zat besi, kena ambil suplemen zat besi supaya boleh tambahkan amount sel darah merah tu. Okay. And then semasa hamil pula, yang ibu tu dia kena dia punya berat tu kena naik seperti apa yang disarankan mengikut trimester. Tak boleh terlalu drastik lah naik. Okay. Walaupun pregnant. Okay. Kena apa? Slow and steady je lah naik berat tu. Ikut bulan pregnant tu. Okay. Okay. Dan yang kedua, tambahkan snack padat nutrien mengikut keperluan trimester. Maksudnya kalau nak snacking boleh, tapi kena pandai pilih lah. Okay. Pilih makanan yang padat nutrisi lah. Contohnya kalau apa yang lebih sihat, pemilihan dia mungkin boleh ambil buah. Okay. Mungkin boleh ambil cereal juga. Ambil dried fruits, okay, macam kurma, kismis, okay, semua tu baik, semua tu tinggi dengan folic acid, okay, dengan juga zat besi, okay. Dan juga amalkan suplemen zat besi, asid folik, vitamin B complex dan vitamin C lah. Biasa klinik pun akan ada bagikan, so kita jangan skip lah, okay. And then selepas bersalin pula. Okay, so bila selepas bersalin baby dah keluar, apa yang perlu kita buat adalah kita menyusu kan baby tu secara eksklusif selama 6 bulan. Okay. And then after baby tu dah 6 bulan ke atas, kita kena start makanan pelengkap lah. Makanan contohnya start beri dia karbohidrat, okay, protein dan juga sikit-sikit lah tambah fat sekali. Okay, makanan pelengkap. Okay, dan utamakan makanan yang berkhasiat dan juga tinggi nutrien lah. Okay, sayur-sayur tu semua dah boleh bagilah. Okay, and then teruskan pengambilan suplemen zat besi sekiranya perlu. Okay, so nanti boleh check lah juga berapa sel darah merah yang sekarang ni, bacaan dia. Kalau masih rendah, perlu ambil suplemen. Okay. Okay, so pencegahan bantut. Macam mana? Okay, yang pertama, makan secara sihat. Okay, so ini dah berulang kali. So saya rasa pun kat sini dah tahu dah macam mana nak makan secara sihat. Tadi pun dah ada cakap suku-suku separuh lah. Okay. Dan juga amalkan kalau ada anak yang masih kecil, pastikan dia dapat susu. Okay, sebab susu ni dia punya kalsium sangat tinggi. Dia orang perlukan kalsium yang banyak untuk cepat membesar. Okay. Dan yang kedua, cegah kekurangan darah lah. Okay, ni untuk ibu lah. Untuk ibu yang sedang pregnant, kena cegah anemia ni. Okay, cepat-cepat usaha untuk tinggikan HP. Sebab bila ibu tak cukup, anak lagi tak cukup. Macam mana anak nak besar, anak nak membesar dengan baik? Kan? Kita mesti risau anak kan? So kita kena sendiri yang cari inisiatif macam mana kita nak cepatkan naik sel darah merah tu. Okey. Dan yang ketiga, kerapkan pemberian susu ibu. Yang anak ni sebenarnya dia punya orang kata peak time dia tu sebenarnya dalam 1000 hari pertama dia dah ada di muka bumi ni. Okey, maksudnya 3 tahun ke bawah tu anda dah kena alert dah macam mana nak bagi pemakanan yang baik untuk anak. Sebab itulah dia punya golden age dia untuk membesar dengan baik, okay, dapatkan segala orang kata ilmu juga sebenarnya. Dia time itulah dia punya golden age lah untuk terima banyak sangat info. And then dia akan terima pun dengan sangat cepat. Okay. Dan yang keempat, berikan makan pelengkap. Berikan makanan pelengkap kepada bayi 6 bulan ke atas. Okay. Cukupkan karbohidrat dia, okey, bagi buah, bagi sayur, okey, macam mana nak bagi anak suka sayur, okey, dia dari kecil lagi dah kena pandai makan. And then kalau dia tengok ibu bapa dia suka makan juga sayur, dia pasti akan suka makan juga, okey. So ada tak yang kat sini anak dia tak suka makan sayur? Mungkin boleh cubalah teknik yang saya cakap tadi, okey. And then dapatkan vaksin. Okey, dalam buku ni tadi saya share
Dalam buku ni saya ada share, ada beberapa vaksin. So dia ikut umur dia lah. Kalau biasa umur sebulan, umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan tu dia ada vaksin dia, tak boleh miss. Okay. Okay, so saya nak masuk terus kepada produk Avail lah. Macam mana boleh membantu masalah bantut di Malaysia, okay, ataupun di mana-mana lah yang ada, mungkin ada family juga yang ada masalah bantut. So macam mana anda nak sharekan kepada orang? Okay, so saya start dulu dengan iKids. Okay, iKids ni first anda kena tahu kandungan nutrisi dia, macam mana dia boleh membantu. Okay, dia ada serbuk kolostrum. Okay, kolostrum ni memang sangat bagus lah. Okay, even susu ibu pun ada serbuk, susu ibu pun ada kolostrum. Okay, itu adalah makanan pertama untuk baby. Okay, tapi sepanjang dia membesar, kita pun dah tak ada kolostrum. Ibu pun dah tak ada kolostrum, dah habis. Tapi anak-anak kita masih boleh dapatkan kolostrum. Macam mana nak dapatkan? Dia boleh juga makan iKids. Okay, and then yang kedua, dia ada mengandungi kalsium rumpai laut. Okay, dan dia ada serbuk susu skim, dia ada extract vitamin C dan juga dia ada perisa orin. Okay, so saya masuk dulu dengan serbuk kolostrum. Okay. So kita ambil kolostrum ni daripada lembu New Zealand tau. Lembu New Zealand, okay, di mana kita dapatkan kolostrum yang paling berkualiti. Okay, kenapa paling berkualiti? Sebab lembu di New Zealand dia tidak ada kita kata apa, tidak dicocok, okay, dia pun makan rumput pun yang tidak diracun, okay, and then dia bebas daripada campuran, okay, and then serbuk kolostrum ni dia mudah juga untuk dihadam, okay, dan dia mengandungi protein, karbohidrat, magnesium, vitamin A, vitamin B, vitamin C dan E dan juga minerals yang lebih daripada susu lembu biasa. Okay, so kalau anda nak tahu function-function setiap nutrisi ni sebenarnya memang sangat berkait rapat dengan masalah bantut. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab protein ni kita tahu function dia untuk repair cell, untuk create sel baru. Okay, and then karbohidrat untuk bagi tenaga. Bila bagi tenaga, anak-anak boleh membesar. Dan magnesium pula, magnesium adalah untuk tumbesaran kanak-kanak itu juga. Macam vitamin A untuk penglihatan kan. Okay, vitamin B specifically biasanya untuk naikkan selera makan anak-anak. That's why kalau ada juga yang makan iKids, dia kata anak dia makin bertambah selera. Sebab apa? Yes, mungkin disebabkan ada vitamin B dalam kolostrum. Okay, mungkin disebabkan nutrisi ini. Memang vitamin B memang boleh membangkitkan selera makan anak-anak lah. Okay. So, kalau ada anak-anak yang ambil iKids ni, dia akan ambil dalam dia punya sarana pengambilan dia adalah sebanyak 8 tablet sehari. So, bila dia makan 8 tablet sehari tu, dia sebenarnya dia dapat juga dalam lebih kurang sama 4 gelas susu sumber kolostrum. Nampak tak betapa banyaknya dia dapat kolostrum tu daripada 8 biji sahaja sehari daripada iKids kalau dia makan. Okay, kalau dari segi vitamin C pula, ibaratkan dia makan 1 biji oren. 1 biji oren dia dapat vitamin C dari iKids. Okay, and then kalsium rumpai laut. Okay, kalsium rumpai laut, of course dia tinggi dengan kalsium lah. Okay, dia tinggi dengan kalsium di mana dia boleh membantu pertumbuhan tulang. Okay, iodin sama juga. Tadi kan saya ada share apa nutrisi yang kanak-kanak bantut kurang. So antaranya kalsium dan juga iodin. Okay, so iKids dah ada dah. Okay, dah ada dah kalsium, dah ada dah iodin. Dan dia ada juga folate. Okay, folate ni kita kata vitamin B juga, antara vitamin B. Okay, vitamin B ni dia ada banyak jenis. Okay, so folate ni adalah B9. Okay, dan magnesium di mana bertanggungjawablah untuk tumbesaran tulang juga. Okay, dan yang kedua dia ada kalori rendah dan dia juga merupakan sumber tenaga lah untuk anak-anak. Okay, dan dia mengandungi vitamin A, vitamin B dan C. Okay, dia ada mineral, dia ada amino acid,
beta carotene dan juga protein yang tinggi. Okey, tadi pun saya ada cakap amino acid biasanya kanak-kanak bantuk kurang. Dan dia tak boleh produce, badan dia tak boleh produce jenis amino acid yang essential. So iKids ni dia boleh provide semua itu kepada kanak-kanak, okey, kepada kita juga orang dewasa, sebab amino acid essential ni orang dewasa pun tak boleh produce lah, sebab badan memang tak boleh produce, okey. Dan dia juga tinggi dengan antioksidan yang tinggi, okey. So, bagaimana iKids boleh membantu masalah tumbuh besaran? Okay, disebabkan dia punya kandungan dia ada banyak kalsium, banyak antioksidan, banyak amino acid, dia boleh menguatkan sistem pertahanan badan. Okay, dia menyokong pertumbuhan tulang dan tulang rawan. Dia boleh menghalang jangkitan virus, sesama dan demam. Dia juga boleh meningkatkan fungsi usus dan perut dan juga boleh menajamkan fokus mental. Okay. So, kita masuk terus kepada propolis pula. Okay, so propolis ni dia ada lebih 300 jenis bahan aktif dapat diekstrasi, dan propolis ni dia telah disenaraikan sebagai ubat rasmi di Pharmacopoeia London pada abad ke-17. So farmasi pun boleh anggap propolis ni sebagai penawar, okey. And then dia daripada Brazilian green propolis. Okay, Brazilian green propolis ni dia tiada alkohol dan juga dia menggunakan teknologi ekstraksi cecair superkritikal. Okay, so ini adalah kandungan yang ada di dalam propolis. Sebenarnya ada lagi, tapi ini yang saya utamakan untuk malam inilah untuk saya explain. So flavonoids, yang pertama dia ada flavonoids. Okay, flavonoids ni dia semacam dia seakan antioksidan lah. Okay, di mana dia membantu untuk melawan radikal-radikal bebas. Okay, kalau untuk repairing untuk anti-inflammatory pun dia boleh buat. Memang tugas dia. Okay, dia ada terpenes, dia ada polysaccharide. Okay, dia tiada alkohol, dan di sini dia ada bunyi apa tu? Okay, sorry ada gangguan sikit. Okay, and then dia ada berbagai jenis amino acid lah. Okay, so amino acid yang essential pun dia ada, so dia boleh membantu untuk kita top up sekali apa yang badan kita tak boleh produce. Okay, so dia dikenali sebagai antibiotik semula jadilah. Okay, kalau anda dah tahu, ini adalah killer produk jugalah. Macam sekarang ni kita tengah nak menentang COVID-19 pun ramai yang sarankan ambil avail propolis ni, disebabkan dia punya kandungan ni. Okay, dia punya function pun sebagai anti-inflammatory, okay, antibakteria, antivirus juga. Okay. So bagaimana propolis ni boleh membantu anak anda juga? Dia boleh membantu anda dan anak anda juga. So macam mana? First, dia akan meningkatkan daya imuniti tubuh badan. Dia boleh meningkatkan imuniti supaya anda ataupun anak anda bila ambil propolis ni, dia punya imun sistem akan jadi lebih kuat. Lebih strong supaya tak mudahlah jatuh sakit. Okay, sebab bila anak sakit kita pun risau kan, dia dah lah kurang makan. Okay, kalau tak nak susu je tu pun, kalau nak minum susu, kalau tak nak makan langsung. So kita tak nak lah macam tu. So why not kita cegahkan, kita bagi setiap hari propolis lah. Okay, and then yang kedua, untuk mengurangkan jangkitan saluran pernafasan, mengurangkan masalah demam, batuk dan sesama, dan juga dia kaya dengan antioksidan. Okay, dia ada vitamins A, C, E. Okay, so kita masuk terus dengan klorofil. Okay, so ini adalah bahan-bahan yang ada dalam klorofil. Okay, dia ada klorofil mulberry, dia ada daun pudina, dia ada isomaltitol dan juga stevia. Okay, so apa yang istimewa tentang klorofil ni? Okay, jom kita tengok. Okay, so dia ada mempunyai komposisi kimia yang hampir sama dengan sel darah merah. Bermakna apa? So dia boleh berikan oksigen yang lebih kepada badan kita kalau kita minum. Okay, dia juga boleh tambahkan sel darah merah kita indirectly juga. Okay, supaya kalau orang yang ada masalah darah merah rendah, kalau minum insyaAllah boleh juga tinggi. Okay, sebab dia juga membantu pembentukan hemoglobin. Okay, and then yang kedua, disebab dalam ni pun ada juga daun pudina, dia ada ekstrak daun pudina. So biasanya banyak juga daun pudina ni digunakan dalam perubatan masyarakat Cina lah. Okay, and then yang ketiga,
dia juga bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan penjagaan oral lah. So biasanya kalau lepas kita minum, disebabkan daun pudina tu kita punya pernafasan rasa lebih segar, okey, tak ada mulut berbau juga, okey. Dan yang keempat, dia ada pemanis semula jadi iaitu isomaltitol dan juga stevia, di mana sesuailah untuk pesakit diabetes. Okey, stevia dia tidak ada kalori. So selamatlah untuk pesakit diabetes untuk minum. Okey. So, macam mana klorofil ni dia boleh membantu? Dia meningkatkan juga sistem imun tubuh badan. So, apa yang saya share dengan anda semua tadi, yang 3 produk tadi, adalah semuanya boleh membantu tingkatkan sistem imun tubuh badan. So, that's why kita panggil dia sebagai set triple protection lah. Okay? Dan dia kaya dengan antioksidan, dia membantu mengoptimumkan penyerapan oksigen dan juga nutrien, dan dia juga pembinaan sel darah merah dapat dibina dengan lebih efektif selepas pengambilan klorofil untuk ibu mengandung. So siapa yang mengandung boleh juga ambil klorofil ni untuk membantu menaikkan sel darah merah dia. Okay. So, kita masuk terus kepada testimoni. Okay, so ini adalah testimoni. Dia tak adalah spesifik untuk masalah bantut. Cuma biasanya bantut dia boleh juga relatekan dengan ni lah. Relate dengan biasanya kurang selera makan ataupun selalu sangat kerap demam dan sesama. So ini yang anda boleh lihat. Biasanya untuk customer yang ini, Muinah binti Gajan, dia ada seorang anak, okay, yang tiada selera makan, okay, sampailah berat badan dia turun. So lepas dia amalkan iKids beberapa minggu, selera dia terus bertambah. Okay, mungkin disebabkan vitamin B tadi dalam iKids ni. Okay, dia ada kolesterol. Okay, and then warna kulit badan dia juga nampak lebih cantik, putih kemerahan. Okay, dan malah ketumbuhan di bahagian dada anak yang sering mengadu kesakitan juga tak kelihatan lagi. Okay, so dia boleh juga boost imun sistem anak tu. Okay, sama juga yang ini. Kalau anak anda pun sering sangat demam, sesama, okay, pastikan beri suplemen yang tinggi antioksidan lah. Okay, berikan iKids kepada anak anda. Okay. So ini adalah untuk klorofil, testimoni klorofil. Okay, kalau ada masalah anemia, sesiapa yang ada masalah anemia boleh konsum klorofil lah sebab dia membantu juga untuk menaikkan sel darah merah. Dan kepada yang sering letih juga, boleh juga amalkan klorofil sebab dia bagi oksigen kepada kita supaya kita lebih segar, lebih fresh, lebih orang kata tak mengantuk lah. Dia macam lebih bertenaga bila kita minum air klorofil ni. Okay, sedap air klorofil ni. Kalau yang mana belum cuba, boleh cuba. Okay. And then last, okay, Ave propolis. Ni biasanya kalau orang yang ada masalah selalu sangat kena flu, kena demam ataupun apa-apa penyakit jenis penyakit berjangkit lah, penyakit saluran pernafasan, boleh juga amalkan Ave propolis ni lah. Okay, kalau yang biasanya masalah bantut ni pun dia ada juga masalah jangkitan penyakit, okay, and then dia ada masalah penyakit berulang-ulang kali, okay, pun boleh juga kuatkan imun sistem dengan Ave propolis. Kita ikhtiar dengan penawar semula jadi, okay, daripada Ave, okay. So saya rasa sampai sini saja untuk malam ini. So saya sharekan dulu kepada anda tentang points-points yang boleh anda ambil, okay, ingat sampai bila-bila ataupun sharekan kepada orang lain. Yang first, apa yang perlu anda buat, galakkan anak anda makan. Okay? Galakkan anak anda makan dan beri makan secara sihat dan seimbang. Okay? Jangan semata-mata depends kepada susu. Okay? Memang boleh, susu memang sumber yang orang kata cukup. Cuma kita nak dia pelbagaikan makanan lah supaya dia tak jadi picky kita. Okay? Supaya dia dapat lagi sumber-sumber yang lain yang ada di makanan lain yang tak ada dekat susu. Okey, dia dapat semua minerals, vitamins tu semua. Okey, dan yang kedua, cegah anemia semasa tempoh hamil. Okey, pastikan bacaan sel darah merah itu sentiasa dalam keadaan range yang normal lah, jangan turun. Okey, dan yang ketiga, berikan makanan pelengkap yang sihat dan mencukupi selepas usia 6 bulan. Okey, dan yang keempat, amalkan suplemen tambahan seperti iKids, propolis dan klorofil untuk memantapkan lagi sistem imunisasi badan anak-anak anda. Okay. Anda pun boleh ambil juga. Okay, so saya rasa
Sampai sini saja.